Didik TV KPM. Didik TV KPM. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman sebagai hos anda dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek apa? Al-yawm sanata'allamul maddah usuluddin wa indana mualliman mumtazan qabla an nabda. Hayya nanzuru ila syakhsiyati zatiyya duyufuna al-yawm. Hayya nanzuru ila syakhsiyati zatiyya al-yawm. Sebelum itu, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Marhaba, kita di studio bersama dengan Ustaz Zulkifli. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. Masya Allah Ustaz. Ustaz nampak gagah perkasa bila Ustaz datang kan. Sebab tu saya tadi kalau boleh nak pesankan production. Ustaz tak payah pakai mic. Sebab kalau Ustaz cakap bergegor Dewan. Okey, baik. Dan kita nak bagi tahulah sikit Ustaz perkembangan tentang COVID-19 kita. Hari ini kita dah dapat data 6,658 kes Ustaz. Banyak. Ustaz respon sikit Ustaz tentang kes kita hari ini. Bagi saya, kita kena senantiasa berhati-hati dan kita kena jaga kita. Bagi pelajar-pelajar, stay at home. Okey. Simple je. Stay at home. Okey. Sentiasa kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Yang lebih baik lagi, dengar kata Ustaz tadi. Stay at home, stay safe dan kita akan berjaya. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buat SOP terlebih dahulu boleh Ustaz? Boleh, Ustaz, insyaAllah. kita kenakan cecair pembasmi kuman. Tafadhal ya Ustaz. Syukran. Okey. Qabla an nabda Ustaz, mal mawdu' atau mal maddah alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? Tafadhal. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kepada pelajar-pelajar yang berada dekat rumah sana, insyaAllah. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk dalam bab tafsir, tajuk yang kedua. Kalau ada yang buku, ni buku ni, buku teks ni. Standby siap-siap. Okey, standby siap-siap. Tolong buka tajuk yang kedua, Ad-Darsus Tsani fi bab tafsir, bab al-wahyu. Hari ini kita akan belajar tentang wahyu, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita nak perkenalkan murid-murid kita terlebih dahulu Ustaz, boleh? Boleh, insya-Allah. Sebab murid-murid kita dah bersedia dah untuk bersama dengan Terbaik, kita pada hari ini. Jom murid-murid, boleh masuk? Ya. Assalamualaikum semua. Kaifa halukum jami'an? Sihat semua dia lambai tu nampak muka segak-segak belaka pakai kopiah, nampak ayu-ayu kan. Alright. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu boleh Ustaz? Boleh. Okey, first kali kita nak berkenalan dengan siapa Ustaz? Kita berkenalan dengan Azri. Boleh perkenalkan diri anda dan mungkin boleh sebutkan apa cita-cita anda. Silakan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Nama saya Ahmad Azri bin Muhammad Syahniza dari Sekolah Agama Menengah Jeram. Okey, cita-cita awak nak jadi apa Azri? Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang ahli sejarah. Okey, ahli sejarah kena duduk berguru dengan Ustaz Zulkifli, okey? Alright, seterusnya kita bersama dengan Alia. Boleh kenalkan diri anda?
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Syaza binti Muhammad Azrizam, pelajar tingkatan 5 Sekolah Agama Menengah Jeram. Okey, awak nak cita-cita nak jadi apa ni Alia? Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Okey, kalau tu pun kena berguru juga ke Ustaz Alright. Seterusnya kita ada Husna. Silakan. Ada ke Husna? Assalamualaikum. Alright. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna, Nur Husna binti Muhammad Masruf daripada Samzeram. Okey. Cita-cita saya nak jadi peguam. Jadi peguam Baik, seterusnya kita bersama dengan Umar Haikal. Tafadhal Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Umar Haikal bin Muhammad Hilmi. Saya menuntun di Sekolah Agama Menengah Jeram. Cita-cita saya menjadi peguam syariah. Dah ada 2 peguam ni. Ni pakat-pakat ni Ustaz Semua dah jadi peguam ni. Okey baik, seterusnya kita ada Rafiq. Silakan Rafiq. Ada ke Rafiq? Assalamualaikum. Okey, ada. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rafiq Azrai bin Rifat daripada Sekolah Agama Menengah Jeram, dan cita-cita saya adalah untuk memenuhi cita-cita mereka. Ini lah macam ni. Cuba cerita kenapa nak memenuhi cita-cita mereka tu. Saya pun tak tahulah. Cita-cita mereka tu mak ayah dia kot, Ustaz Okey. Lain macam ni pelajar-pelajar kita sekarang ni. Banyak dia punya kias-kias tu. Alright, kita ada lagi murid kita Ainil Nafisha. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainil Nafisha binti Muhammad Syarul Rizal dari Sekolah Agama Menengah Jeram. Okey. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Jadi pensyarah. Okey. Semua cita-cita hebat-hebat Ustaz Hebat belaka. Poin dia kat sini nak dapatkan cita-cita tersebut kena menuntut ilmu. Betul Ustaz Ya, betul. Kalau tak ada ilmu, kalau kita tak belajar, mana akan dapat cita-cita tu. Betul Ustaz? Ya, betul, tepat sekali. Bukan senang untuk menggapai cita-cita. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Boleh? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Ustaz cakap macam ni Ustaz. Kembali selepas ini. Okey, kembali selepas ini. Iya. Didik TV Didik TV KPM Didik TV KPM. Pendapat saya lah, Usuluddin ni kita dah belajar dari sekolah rendah dulu. Kita dah belajar malaikat, jin, sifat baik, sifat buruk. Cuma kita mengulang je dan tambah tafsir, hadis, tarikh. Tak susah. Kalau saya boleh, adik-adik calon SPM, insya-Allah boleh. Saya yakin dengan anda. Pengalaman saya menjalani ujian Usuluddin pada tahun 2020 boleh saya katakan agak mencabar kerana kita perlu menghafaz setiap subjek yang dipelajari serta memerlukan pemahaman yang sangat tinggi. Oleh itu, kita perlulah memahami tentang apa yang dipelajari serta menghafaznya pada setiap hari. Dengan subjek Usuluddin ini, saya dapat menimba banyak ilmu mengenai hadis, sirah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, saya mendapat A+ dalam subjek Usuluddin. Jika saya boleh, anda juga boleh. Didik TV KPM. Alright, itu makna fi barnamij sukses SPM 2021. Makna اليوم معلما ممتازا وهي Ustaz Zulkifli. Ustaz, kaifahal Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Okey, kaifahalukum jami'an? Ya ayuhat tullab. Tak ada jawapan pun. Senyap je. Angkat isyarat. Hal antum musta'idun ayuhat tullab? Tunjuk good sikit. Okey, maknanya mereka dah bersedia dah tu Ustaz. Biasa pemalu. Murid-murid zaman sekarang jadi pemalu. Alright Ustaz, hari ni kita nak belajar subjek Usuluddin. Baik Ustaz. Jadi kita nak ulas sikit Ustaz. Murid-murid kita sebentar tadi dia kata subjek Usuluddin ni subjek favourite mereka lah. Dan subjek yang mana biasanya orang kata boleh skor lah. Betul ke Ustaz? Betul. Tapi kalau Ustaz Zulkifli mengajar, insya-Allah boleh skor. Tanpa buang masa lagi Ustaz, jom kita start kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Okey, baik. Okey. Tafadhal Ustaz. Okey. Kepada semua penonton yang berada dekat di rumah, khususnya kepada anak-anak yang sedang mengikuti di kaca TV di rumah masing-masing ataupun di internet NTV7. Jadi hari ini Ustaz akan bersama-sama dengan kamu di dalam mata pelajaran Usuluddin.
iaitu di dalam bab tafsir, di dalam bab tafsir, iaitu dalam bab ulumul Quran. Dan ini adalah subjek untuk tingkatan 4 dan dia adalah sebahagian daripada silibus untuk SPM. Okey. Jadi untuk tajuk kita adalah bab wahyu, macam mana yang Ustaz sebut tadi, adalah berkaitan bab wahyu. Dan perkataan wahyu ni pun tak perlu kita nak terjemahkan dia ke dalam bahasa Melayu. Sebab dah dimelayukan. Al-wahyu, wahyu. Okey, baik. Cumanya, sebagai sepintas lalu, kita ada dia punya sukatan pelajaran dia ataupun di dalam bahasa Arab dia, ma'yarut ta'alum. Okey, untuk yang pertama kita nak tahu. Tak banyak pun tajuk ni dalam bab ni perbahasan dia. Yang pertama, ta'rif. Pada segi bahasa dan juga pada segi istilah. Ta'riful wahyi, lughatan wa istilahan. Dan yang keduanya, bayanu. Bayanu kaifiyati nuzulil wahyi. Cara nak turunkan, macam mana turunnya wahyu. Dan yang ketiganya, nak menerangkan tentang penulis-penulis wahyu. Kalau ikut penulis wahyu ni banyak. Banyak. Cumanya di dalam silibus kamu ni, untuk SPM hanya 4 orang saja yang dimasukkan di dalam buku teks kita ni, iaitu Zaid bin Sabit, Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan yang ketiganya Ubay bin Ka'ab. Jangan baca Abi. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Okey, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Jadi 4 orang ni saja. Okey, baik. Dan kita akan terus masuk kepada ta'rif. Jadi ta'rif kita ada, ini adalah ta'rif wahyu. Jadi Ustaz nak minta seorang tolong baca, Ustaz. Okey, tafadhal. Saya, Ustaz. Siapa cepat yang nak tolong baca? Boleh angkat tangan dan Boleh angkat tangan. saya. Okey, Azri. Silakan Azri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful wahyi lughatan al-isyaratus sari'ah istilahan i'lamullah ta'ala linabiyyi min anbiya'ihi bi hukmin syar'i wa nahwihi bi tariqati khafiyyati ghairi mu'tadatin lil bashar. Ini dia ta'rif. Untuk bahagian ni, untuk pelajar-pelajar sekalian, bahagian ta'rif wahyu ni, Ustaz boleh katakan sini sebagai muhim jiddan. Orang kata soalan famous dah Soalan famous dan mesti dihafal macam mana yang ada di sini. Dan macam mana yang ada dalam buku teks. Okey. Pada segi bahasa pun sama. Okey. Al-isyaratus sari'ah. Dan pada segi istilah, i'lamullahi ta'ala linabiyyin min anbiya'ihi bihukmin syar'i wa na'wihi bitariqatin khafiyatin ghairu mu'tadatin lil bashar. Okey, ini pun saya rasa pelajar-pelajar semua pun sudah maklum tentang perkara yang ada dalam ta'rif. Dalam berkaitan dengan ta'rif, kita tak boleh untuk kita nak buat sendiri. Mesti macam ni. Okey. Dan boleh juga, dan ada dalam buku teks kamu ada satu perkara lagi, iaitu wahyullahi ta'ala ala anbiya'ihi takunu fihi apa dia? Anba'il ghaib wasyara'i wal hikam. Jadi dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ni, ada dalam tu, dalam wahyu tersebut berkaitan dengan berita-berita ghaib, cerita yang akan datang, ataupun yang zaman-zaman dulu, dan juga syariat-syariat dan juga hukum ataupun hikmah pun ada dalam tu. Okey, baik. Dan juga untuk seterusnya, okey, dalam bab ni, dalam bab ni, kalau kita nak jawab periksa i'lamullah ta'ala sampai dekat wa nahwi ni satu markah. Okey. Kalau kita tambah lagi dekat bawah, bitariqatin khafiyatin ghairu mu'tadatin lil bashar, satu markah. Okey, jadi makna kata kat sini, pelajar dia kena hafal daripada awal sampai habis. Bila berkaitan di dalam bab ta'rif, tak boleh kita ambil sekerat-sekerat. Sekerat betul, tapi markah tak penuh. Okey. Itu dia.
Baik Ustaz. Ah, Maknanya nah. dia kena full Dia kena hafal penuh. Kita kena full dia. Okey. Okey, itu Untuk tarikh. seterusnya berkaitan dengan bentuk soalan yang melibatkan kepada ta'rif ni. Okey, hari ni Ustaz nak bawa beberapa contoh bentuk-bentuk soalan yang melibatkan kepada ta'rif. Okey. Ni soalan yang pernah naik sebelum ni. Okey. Hati ta'rif. Al-wahyi lughatan. Okey. Bila sebut hati, bila sebut hatin, maknanya berikan. Berikan. Jumpa perkataan hatin, maknanya berikan. Okey. Ta'rif wahyu pada segi bahasa. Kalau pada segi bahasa, dia biasanya satu markah sajalah. Okey. Dia tak ada simple sampai ya. dua. Okey. Siapa nak tolong jawab? Okey, pantas. Pantas. Okey, pantas. Okey, Umar Haikal. Umar Haikal. Okey, terus. Ta'rif al-wahyu lughatan wa al-isyarah. Okey, sambung lagi sikit. Al-isyarah wa as-sari'ah. Dia kena sebut full. Al-isyarah as-sari'ah. Dia tak boleh sebut sekerat. Okey. Kalau sebut sekerat al-isyarah. Kalau lah pemeriksa tu dia kata okey lah. Tapi kita ni yang kita tak tahu apa ni. Lebih baik kita ikut sebiji macam di dalam buku. Sopa macam di dalam buku. Sebab apa? Sebab dia tak ada ambil separuh markah. Separuh ke apa tak ada. Sama ada satu ataupun kosong. Separuh tak ada. Kita takut macam tu. Kita takut jadi macam tu. Adalah lebih baik selamatnya kita ambil terus markah dia macam tu. Cantik. Jadi pelajar-pelajar yang berada dekat rumah, ta'rif tolong hafal awal-awal. Jangan last minute. Bila hafal last minute, ingat kepala, belakang akan tertinggal. Ingat belakang, depan terlupa. Kita tak mau jadi macam tu. Okey. Perkara yang seterusnya. Kita nak tengok bentuk-bentuk anwa'ul as'ila al-muta'alliqah. Bentuk-bentuk soalan yang berkaitan. Okey, soalan yang kedua. Dia boleh tanya soalan dalam bentuk macam ni. Tolong tengok elok. Dia boleh naik soalan dalam bentuk macam ni. Anna wahyallah ta'ala ala anbiya. Dia bagi dalam bentuk, dia punya pembayang dia. Okey. Lepas tu dia bagi soalan. Arif al-wahya istilahan. Ta'rifkan. Buat mari satu ta'rif pada segi istilah. Okey. Siapa yang nak tolong bagi jawapan ni? Silakan. Okey. Sila. Al-wahyi istilahan i'lamullahi ta'ala lin-nabi min anbiya'ihi bi hukmi syar'i wa nahwihi bi tariqatin khafiyatin ghairu mu'tadatin lil bashar. Jawab macam tu. Dalam periksa pun jawab macam tu. Okey. I'lamullah ta'ala ni jawapan dia memang macam ni. Okey. Dia bagi jawapan. Mesti ada penuh macam ni. Okey. Ada apa nak tanya tak dekat bahagian ni? Okey, ada tak? Kalau ada sila angkat tangan. Siapa ada nak tanya dekat bahagian ni? Okey. Kokok sebelum Ustaz masuk kepada bahagian lain. Nampak gaya tu dia kata, Ustaz, kacang lah Ustaz yang ni. Tak ada? Okey. Okey, kalau kata tak ada, Ustaz akan terus. Okey. Jawapan dia betul? Kan dia betul. Cantik. Jadi semuanya dia akan dapat full mark kat sini. 2 markah Ustaz. 2 markah. Cantik. Bukan senang nak dapat 2 markah ni. Betul Ustaz. Okey. Kita akan masuk kepada seterusnya pula. Anwa'ul as'ilah al-muta'alliqah. Masih lagi di dalam bab ta'rif. Maza tatakawwanu wahyullahi ta'ala ala anbiya'ihi. Masih lagi di dalam bab tarikh. Apa yang ada di dalam wahyu tu? Yang macam Ustaz sebut tadi ni. Okey. Siapa nak tolong jawab ni? Okey, cepat. Angkat tangan. Silakan. Okey. Sila. Nafisa. Ini. Ya. Jawapannya, wahyu Allah ala anbiya'ihi takuna fihi anba'il ghaibi wasyira'i wal kitami. Okey. Tidak. Wahyullah ta'ala ala anbiya'ihi takunu fi. Dia tak boleh sebut wahyu Allah. Kena sebut wahyullahi. Wahyullahi. Okey ni. Kena sambung terus ya. Okey, wahyullah ta'ala ala anbiya'ihi takunu fihi. Apa dia?
Amba'ul ghaib. Satu. Wa dan. Wasyara' wal hikam. Ada dua benda kat situ. Okey. Jadi bila pelajar jawab macam ni, apa dia dapat? Dia akan tanda right situ. Dan right dekat situ. Jadi maknanya sini satu, penuhlah markah dia. Okey. Ini ni bahagian dekat tarikh, jangan tinggal walaupun satu benda. Tolong skor. Tolong skor. Okey. Dan untuk seterusnya, ni Ustaz dedahkan sini adalah bentuk-bentuk soalan, bentuk-bentuk soalan yang biasa naik di dalam peperiksaan. Bentuk-bentuk tu. Mungkin ada bentuk-bentuk yang lain. Itu adalah bentuk-bentuk yang famous. Dan perkara yang kedua, perkara yang kedua dalam bab sukatan pelajaran, di dalam bab wahyu, iaitu kaifiyatil nuzulil wahyi. Cara macam mana turun wahyu. Jadi di dalam buku teks kamu ni, yang pertama, tolong tengok dalam buku teks. Ada 4 benda ni ya. Al-ilqa'u fil qalbi yaqazatan aw manaman. Satu. Allah Subhanahu Wa Taala dia campakkan dalam hati Nabi, sama ada secara jaga ataupun di dalam tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, taklimur rabbi li 'abdihi min wara'il hijab. Allah Subhanahu Wa Taala bertutur bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebalik hijab. Dan yang ketiganya, ma yakunu biwasitatil malaki Jibril. Dengan cara perantaraan malaikat Jibril. Dan yang terakhirnya, siapa? Nak sebut? Silakan. Sila. Husna. Ar-ru'ya as-sadiqah fi naum minal anbiya wal mursalin. Makna apa? Mimpi yang benar dalam tidur. Okey, mimpi yang benar dalam tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi dan juga rasul. Kalau kata ikutnya kita ni tak ada boleh sebut ru'yah sadiqah tau. Kita ni banyak ru'yah kazibah. Mimpi. Sebab tu kita panggil dia mimpi mainan tidur. Saya itulah malam tadi saya terbang, Ustaz. Boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Kita nak panggil ru'yah sadiqah ke tak tu? Kazibah, Ustaz. Okey. Jadi 4 benda ni, pelajar-pelajar semua, tolong ingat. Tolong hafal. Tolong ingat dan tolong hafal. Jangan duk buat main benda ni. Sebab yang ni kalau naik, confirm dia akan ditanya benda-benda macam ni. Okey. Dan juga penerangan. Ini tajuk dia. Dalam buku teks itu tajuk dia. Tapi bawah penerangan tolong hafal juga dan tolong faham. Takut dia naik dekat soalan objektif ke, dia naik soalan subjektif. Mungkin ditanya. Okey, jom kita tengok bentuk soalan yang hak berkaitan. Okey. Nombor 1. Ini Ustaz ambil contoh. Contoh dalam soalan SPM, dia ada soalan bentuk macam ni. Ini dia panggil soalan yang dekat nak habis dah. Soalan objektif SPM, dia ada soalan 1 sampai 20. Okey, ini soalan yang dekat nak habis dah. Nak habis dah. Okey. Dia boleh tanya dalam bentuk rumus, dia boleh tanya dalam bentuk carta, dia boleh tanya dalam bentuk macam-macam. Tapi Ustaz nak jelaskan dekat sini ni, soalan yang dalam bentuk rumus ataupun carta macam ni. Okey. Soalan, dia tanya soalan apa? Ikhtar al-ijabah as-sahihata lil ibaratil atiyah. Pilih jawapan hak mana yang ibarat ataupun jawapan yang ada atas ni yang bersesuaian. Yang betul. Pilihlah Ustaz. Ya, pilih. Okey. Dalam bahagian ni Ustaz nak cuba nak bagi tahu lah. Bahagian ni, soalan objektif ni, tolong jangan bagi salah. Kena betul juga. Kena betul juga. Sebab keberangkalian kita besar nak betul semua. Sebab jawapan ada. Pilih ya? Pilih lah. Macam yang dalam buku ni, dalam soalan yang Ustaz paparkan ni, jawapan dah ada di atas ni. Berbanding dengan soalan objektif. Jom kita tengok soalan dia. Kaifiyati nuzulil wahyi. Why?
Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. X. Yuballighu ma amara Allah bitablighihi ila ma yasha'u min ibadihi. Poin ni dekat mana? Tolong tengok. Dia duduk dekat bahagian tu. Kaifiyati nuzulil wahyi. Okey. Soalan nombor 19. Why? Agak-agak ni jawapan ni tang mana ni? Okey, silakan. Tang mana pula dah? Dekat mana? Dekat mana ni? Okey, silakan. Cepat, okay, Azri. Siapa? Jawapannya taklimu rabbi li'abdihi min wara'i hijab. Okey. Dia duduk dalam tata cara yang nombor berapa tu? Dalam buku? Nombor 2. Nombor 2. Okey. Macam tu jawapan dia. Betul tak? Ya, betul. Okey, cantik. Betul jawapan. Cantik. Lepas tu, yang nombor soalan nombor 20. X. Siapa nak jawab pula? Okey, cepat. Okey. Jawapannya ma yakunu biwasitatin al-malakil Jibril. Okey. Pelajar-pelajar dekat rumah tolong baca. Sini nah. Kena baca al-malak. Jangan duk baca al-malik. Malik tu raja. Malak tu baru malaikat. Okey. Nah. Al-malak Jibril. Betul tak jawapan dia? Betul. Alhamdulillah. Right. Dapat satu markah. Satu markah. Right lagi. Dapat satu markah. Jadi bahagian ni dapat dua markah. Senang-senang dia dapat dua markah. Senang je. Sebab jawapan dah ada dah. Tinggal ambil tik saja. Itu. Maknanya kalau siapa baca Ustaz mesti boleh jawab punya. Mesti boleh jawab lah insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita nak jawab lagi. Usuluddin ni dia subjek skor. Oh, betul. Mesti kena skor. Ya, Baik Ustaz, betul. kita nak jawab lagi soalan-soalan berikutnya tapi kita berehat seketika Ustaz boleh? Boleh kita rehat Ustaz. Murid-murid jangan ke mana-mana. Ustaz, kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij sukses SPM 20 wahid wa 20. Antum ma'ana Aiman Sufyan Azman wa ma'a muallim muntazan wa hiya Ustaz Zulkifli Jamil fil mawdu' Ulumul Quran. Okey Ustaz, hari ini kita dalam topik Ulumul Quran Ustaz Ya, jadi sekarang ni kita nak membicarakan soalan-soalan yang muallaq ataupun berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ya. Okey Ustaz, silakan. Okey, baik. Okey, pelajar-pelajar, anak-anak murid Ustaz semua dah standby dekat rumah. Okey, sila duduk depan televisyen semua, bawa pegang buku, jangan pergi ke mana-mana. Jangan, okay. duduk elok. Duduk elok. Okey. Ni ada bentuk soalan, satu lagi ni. As-su'alu tsani. Kenapa Ustaz selalu tulis as-su'alu tsani? Mana soalan satu? Soalan as-su'alu tsani. Memang soalan ni dia duduk dekat soalan nombor 2 dekat SPM. Oh. So as-su'alul awal adalah dalam bab tauhid. Okey. Okey. Ini as-su'alu tsani ni dalam bab tafsir. Tafsir wa ulumul Quran. Okey, baik. Uzkur isnaini min kaifiyati nuzulil wahyi. Dia boleh tanya dalam bentuk soalan macam ni. Bentuk dia. Maknanya dalam satu paragraf tu dia boleh tanya macam-macam. Tadi XY. Tadi XY. Yang ni dalam bentuk subjektif pula. Okey. Okey. Sebutkan 2 saja. Dalam buku ada berapa? Ada 4. Okey, dia nak 2 saja. Okey. Min kaifiyati nuzulil wahyi, daripada 4 cara turunnya wahyu tadi. Kalau kata 2, soalan jenis ni biasanya 4 markah. Oh, okey. Soalan biasanya 4 markah. Biasanya. Okey. Jadi dia suruh sebut 2. Salah satu saja. Mana-mana pun tak apa. Jadi Ustaz nak minta, siapa yang boleh tolong sebut? Okey, pantas. Cepat. Mudah je ni. Silakan. Alia. Okay. Alia.
Awalan, taklimu Rabbi li'abadihi min wara'il hijab. Okey. Thaniyan, Ha? ma yakun biwasitatu al-malak Jibril. Biwasitati. Biwasitati al-malak Jibril. Ya, okey. Yang pertamanya dia sebut apa? Taklimur Rabb. Okey. Taklim Ar-Rabb li'abdihi min wara'il hijab. Okey. Nombor 2 tadi apa dia? Sekali lagi. Ma yakunu biwasitati, tulisan doktor ni. Biwasitati Okey. al-malak Al-Malak. Jibril. Alright. Ni full mark, Ustaz? Kalau dia sebut macam ni, macam mana yang dia sebut tadi, full mark ni. Kalau saya lah jadi pengajar, saya rate sini, saya buah 2. Okey. Saya rate sini, saya buah 2. Okey. Dah 4 markah dah? 4 markah dah. Full mark. Cantik. Tak apalah, takat salah-salah perkataan. Tak ada alif lam malak ni kan, ataupun dia tulis biwasitati Jibril. Betul dah, tak ada masalah. Yang penting ada maksud dia. Ada maksud dia. Ya. Point dia sampai lah, Ustaz. Ya, macam tu. Jadi hafal lah salah apa nah? Paling kurang pun maknanya hafal lah 3 bagi elok-elok. Nah. Okey. Ini untuk bahagian kita sini ni. Dan seterusnya. Dia boleh tanya lagi soalan. Oh, ni kaifiat juga. Kaifiat juga. Cantik. Dalam itu. Min kaifiyati nuzulil wahyi taklimur Rabb li 'abdihi min wara'il hijab. Okey. Soalan dia. Mal muradu? Apakah pengertian? Apakah maksud dia? Taklimur Rabb li 'abdihi min wara'il hijab. Benda yang sama. Bentuk yang berbeza. Bentuk berbeza. Ya. Okey. Siapa nak bagi jawapan? Pantas. Cepat. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Okey, Rafiq. Rafiq, silakan. Jawapan dia. Ay yasma'an nabi awil rasul kalamullah min ghairi ay yudraka aw yara masdar hadha saut. Okey. Siapa lagi? Nak bagi jawapan? Okey, siapa lagi? Terima kasih, Azrai. Lagi siapa lagi nak bagi jawapan? Ainil? Okey, Ainil silakan. Ustaz, boleh ke sampai kalamullah? Okey. Soalan ni apa? Boleh tak sampai kalamullah tu saja? Tak cukup lagi tu, Ustaz? Boleh jom ke? kita tengok. Ini jawapan dia. An yasma'an nabi awir rasul kalamallahi min ghairi an yudrika aw yara masdara hadha saut. Okey. Tadi Ainil tanya, boleh tak kita jawab sampai kalam Allah saja? Okey. Ayasma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam awi rasul kalam Allah. Maknanya Nabi dia boleh dengar. Boleh dengar, Rasul boleh dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kena sebut min ghairi an yudrak. Tanpa dia tahu. Mana sumber dia tu? Mana? Orang dengar. Bila kita dengar, kita tahu daripada mana Allah Subhanahu wa taala bercakap. Tapi dalam wahyu ni tak tahu daripada mana sudut mana. Dengar tapi tak tahu dari mana. Ya. Jawapan dia paling tidak sampai kat sini. Okey, boleh paparkan di sini kita tengok. Boleh, paling tidak pun dekat sini jawapan dia. Situ. Min ghairi an yadraka. Ya, sampai kat dekat situ pun tak apa, cukup dah. Kalau soalan jenis mal muradu ni biasanya 2 markah. Dia nak pengertian, Ustaz Ya. Ma ta'rif, mal murad, ma mafhum, biasanya 2 markah. Okey, saja ustaz tak tulis markah dia berapa. Tapi memang 2 markah jawapan dia dekat sini. Okey. Kuncinya tolong hafal. Okey. Kok mana apa kena hafal kat Ustaz Ya. Okey. Kalau kata dia tak tulis hanya durakan ayasma' Nabi sallallahu alaihi wasallam kalam Allah
Okey. Min ghairi an yara masdaran. Dia nak sambung semua. Tak ada apa masalah. Okey. Okey. Next. Soalan seterusnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya soalan? Ada nak tanya, sila angkat tangan. Cepat ni peluang ni kita nak tanya ustaz ni. Ada Ada tak? Okey. Okey. Rafiq. Azrai. Ustaz, Ya. saya tertanya-tanya lah Ustaz. Tertanya-tanya. Silakan. Berapa sebenarnya markah yang diperuntukkan untuk ulum Quran ni? Sebab banyak kan kita tengok macam-macam soalan. Okey. Dalam bab SPM ni, untuk pengetahuan anak-anak semua yang ada dekat rumah, yang ada dekat studio ni, dan juga di mana-mana saja berada dalam kereta ke apakah, duduk kat di atas ke mana-mana kan, yang sedang mengikuti sekarang ni. Okey. Markah ulumul Quran untuk SPM ni 8 markah. Paling kurang. Dan takkan kurang daripada tu. Takkan kurang. Sebab Ustaz duduk tengok tahun 2019, tahun 2020 memang markah dia antara 8 tu lah. Jadi dalam soalan nombor 2 tu 20 markah. Jadi 8 markah ulumul Quran. Oh. Ya. Jadi besar tu markah tu. Jadi kalau kita abaikan bahagian ulumul Quran ni, dia jadi masalah. Dan bila kekurangan dekat situ, dia boleh mencacatkan untuk kita nak dapat skor yang paling baik. Lulus tu insya-Allah, tapi nak dapat skor yang paling baik. Okey. Boleh nah? Boleh. Okey. Alright. Ustaz akan masuk kepada tajuk yang keseterusnya, iaitu tarajim kutabil wahyi. Jangan baca kitab. Kutab. Okey, tak nampak dia merah. Kutabul wahyi. Jamak kepada, kata ganda kepada katibul wahyi. Katibul. Okey. Siapakah mereka? Manhum. Ini penulis Ustaz Ya, penulis wahyu ni siapa mereka? Okey. Dalam buku teks, ada sebut benda ni dan tolong perhatikan dan tolong tanda hum as-sahabah. Kena ingat ni. Tak ada siapa yang tulis wahyu. Kok lah tabi'in ke, tabi'in ke, Abu Lahab ke, tak ada. Sahabat. Dan itu pun kita dah belajar dah. Siapakah itu gerangan sahabat? Alladzina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil wahyi inda nuzulihi. Okey. Sahabat ni mereka adalah orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu ketika mana turun. Inda nuzulil wahyi. Indama nazala Jibril atau taklimur Rabb. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sahabah was-sahabah yaktubuna al-wahya. Cakap Arab sikit. Okey, baik. Okey, baik. Dan seterusnya. Okey, poin hak tadi ni yang Ustaz tanda ni. Okey. Ini pun muhim ni. Bukan saja-saja. Wajib. Tolong ingat. Hum as-sahabah. Siapa yang menulis? Wajib dihafal. Tolong ingat. Dan seterusnya. Okey. Inilah tokoh-tokoh yang disekira sebagai silibus dalam SPM. Kalau ikut ramai. Ramai yang hak tulis wahyu dah. Ada Ali bin Abi Talib pun ada, lagi siapa lagi, ramailah ada. Tapi kita ambil 4 orang ni saja yang menjadi sukatan pelajaran. Tolong tengok. Okey, baik. Yang pertama Zaid bin Sabit. Yang kedua Muawiyah. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempatnya Amr bin al-As. 4 orang ni. Tak banyak pun. Tak banyak pun. Okey. Jadi dalam bab ni untuk perhatian Ainil lah apa semua, apa nama Umar, okey, yang ada kat sini dan juga yang ada dekat rumah. Kamu tengok banyak tau di dalam buku ni. Okey, nak ingat apa dia? Pertama, nama. Nama ni wajib. Zaid bin Sabit ni siapa? Muawiyah ni siapa? Okey. Dan yang keduanya, gelaran dia. Kunniyatuhu. Gelaran dia. Setiap orang ada gelaran.
Cik Aiman, gelaran apa? Saya Abu Umairah. Abu Umairah. Itu dia punya kunyah tu. Kunyah tu Aiman, Abu Umairah. Nah. Okey. Islamuhu. Bila dia masuk Islam? Kita nak tahu hak tu. Dan yang ketiganya, yang keempat, mumayyizatuhu. Apa ciri-ciri yang ada? Sayyidul Muqri'in ke? Sayyidul Qurra Madinah ke siapa ke? Itu dia. Jadi empat ni, ini poin yang wajib kamu tahu. Tak boleh diabaikan. Nah. Ambil dia bercakap, dia nak turun Mas ni. Okey. Okey, baiklah. Jadi dan seterusnya kita nak tengok. Tengok dalam buku dan kita boleh tengok bentuk soalan. Yang ustaz kata tadi ni, dia kena tanya, kena tahu nama dia, gelaran dia, apa semua. Okey, bentuk-bentuk soalan yang pernah. Dan kalau ditanya, mungkin dia akan tanya bentuk soalan macam ni. Soalan yang pertama. Okey, kita tengok. Man sayyidu al-muqri'in? Siapakah tuan penghulu bagi pembaca-pembaca ataupun penghafaz Al-Quran? Okey, cepat. Okay. Siapa nak cuba? Terus. Angkat tangan. Cepat. Angkat tangan. Alright. Okay. Syaza. Syaza. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kalau dalam buku, muka surat berapa? Muka surat 34. Muka surat 34. Tolong tengok. Anak-anak dekat rumah. Ya, ada dekat situ tu. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab tu. Wa huwa sayyidul muqri'in. Itu gelarannya. Gelaran ya? Ya. Boleh kita sebut sebagai gelaran. Betul. Okey. Dia bila man ni, biasanya dia satu markah je. Okey. Dia takkan sampai dua. Dia tanya nama lah Ustaz. Nama. Okey. Soalan yang kedua. Dia boleh tanya lagi bentuk macam mana? Kataba Zaid bin Sabit fi mushaf wahid bi amrin. Siapa? Tengok. Siapa nak jawab? Pantas. Angkat tangan. Okey. Ainil. Uthman bin Affan. Osman bin Affan. Okey. Ustaz. Okey. Osman bin Affan. Okey. Jawapan ada dalam muka surat berapa, Ainil? 33. 33. Betul? Tepat sekali. Okey. Yang ni berapa markah, Ustaz? Satu juga. Satu markah. Cantik. Okey. As-su'alus salis. Dia boleh tanya lagi. Kana Amr bin al-As yaqumu bi kitabatil wahyi ba'da sulhil Hudaybiyah. Dia nak soalan macam mana? Sahih khata'. Dia boleh tanya macam tu. Okey. Okey. Jawapan dia. Okey. Sahih ke khata'? Siapa nak jawab? Cepat, pantas. Pantas. Okey, siapa nak jawab? Sama ada sahih ataupun khata'? Azrai. Azrai ke siapa? Sahih. Husna. Apa dia? Sahih. Sahih. Husna? Sahih, Ustaz. Sahih. Okey. Fa ijma'ul ulama annahu sahih. Okey, baik Ustaz. Ini kita bagi satu markah juga Ustaz. Satu markah juga. Okey, kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi soalan yang akan kita bicarakan. Ya, banyak lagi. Saya nak betulkan lampu kat atas Ustaz. Dia dah berubah sikit Ustaz sebab Ustaz cakap padu sangat. Bergegar kelas kita ni. Alright. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Okey, insyaAllah. Didik TV KPM. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP
bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij sukses SPM 2021. Okey Ustaz, biasa kalau dalam kelas Ustaz, ada tak anak-anak murid Ustaz yang tidur Ustaz? Ada ke? Setakat saya mengajar kelas tingkatan 5, dia orang ni tak ada yang tidur lah. Kalau tidur, saya letak kat tepi meja saya seorang-seorang. Maknanya masing-masing kena gegar. Bangun, bangun. Okey, tapi saya jamin Ustaz, kalau kelas Ustaz ni, saya rasa takkan ada yang tidur lah. Semua celik. Sebab Ustaz cakap dengan semangat, jadi murid-murid pun akan jadi semangat. Okey, baik. Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz soalan-soalan yang kita rasa memang boleh masuk exam ni Ustaz. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi sikit. Masa pun masih masa mencemburui kita. Okey, kita go through terus. Okey, soalan sani. Tadi soalan objektif. Soalan subjektif dia boleh tanya bentuk macam ni. Okey. Uktub nabadat qasirah an Zaid bin Sabit. Contoh, boleh tanya Ubay bin Ka'ab, boleh dia tanya Amr bin Al-As, dia boleh tanya Muawiyah. Okey, ismuhu kuniyatuhu a'maluhu. A'maluhu ni mumayyizatuhu lah. Apa dia punya buat dia? Dia tulis Quran ke, dia buat apa, dia jamak ke apa? Ambil salah satu je. Kalau nama, ingat nama, okey Ustaz tulis Melayu lah. Ingat nama dia, nama penulis, bin bapa dia, ataupun ayah dia, walid dia, bin atuk dia. Tiga. Cukup. Kalau macam Ustaz Zulkifli bin Jamil Ibn Haj Abdul Rahman, dah cukup. Macam tu. Walaupun ada gelaran Al-Ansari, Al-Khazriji apa semua tu, itu kalau nak bubun pun tak apa, tak mau pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kena ada macam tu. Dan kuniyatuhu, kena ingatlah salah satunya. Kadang dia bagi ada 2, 3. Okey, ni adalah bentuk soalan subjektif. Dan soalan seterusnya. Uktub kalimah sahih lil bayanati sahihah wa alamah, ataupun dia panggil kalimah khata lil bayanil khati'ah fi ma ya'ti. Boleh dia tanya bentuk soalan macam ni. Abu Bakr Zaid amara Abu Bakr Zaid bin Sabit bi kitabatil Quranil Karim. Sahih ataupun khata? Okey, cepat. Yallah ya bni. Okey, cepat. Siapa ya nak cuba? Okey, silakan. Yallah. Al-ijabah khata. Khata. Ustaz nak tanya siapa dia ni? Azrai. Okey, boleh cuba? Aina. Ya. Okey. Cuba untuk soalan yang seterusnya. Anna at-tabi'ina humul ladzina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil wahyi. Sahih ataupun khata? Khata tu Ustaz. Khata. Jadi jawapan dua-duanya adalah khata. Khata saja. Ustaz hanya buat semua soalan khata belakang. Biasa ada soalan khata, khata. Semua jawapan dia adalah khata belakang. Okey. Next. Dia boleh tanya soalan macam ni. Okey. Ikhtal ijabah sahihah mimma bainal qausain. Ni soalan dia pilih jawapan. Okey. Qad tamma jama' al-Quran fi khilafah. Siapa? Okey, pantas. Murid-murid kita. Ya Allah. Osman. Tu dah pakai confident maka. Osman bin Affan. Okey, betul. Betul pantas. Ini bentuk-bentuk soalan yang famous naik dalam soalan SPM. Dia boleh tanya macam ni. Yang penting anak-anak yang dekat rumah tolong faham. Okey. Dan yang seterusnya, soalan dia boleh tanya dalam bentuk macam ni, pilihan jawapan. Nuzul wahyi aksad, dia boleh tanya dalam bentuk macam ni. Dan untuk yang terakhirnya, untuk pelajar-pelajar semua, kita dah kenal soalan limaza, uzkur,
Arif, Hatin. Kemudian dia tanya ma. Ini bentuk-bentuk soalan yang biasa naik di dalam soalan perpaisaan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini kena alert lah. Apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi itu macam kita kena pegang sungguh-sungguh. Ya, tapi betul. yang paling penting Ustaz, tak boleh lari daripada kita kena hafal. Hafaz itu poin-poin kunci utama. Sebab nak goreng pun nanti kan tak boleh nak goreng, tarikh-tarikh ni. Okey, baik. Mungkin kita nak minta sikit Ustaz, murid kita Azrai ke? Azrai boleh komen sikit untuk topik kita pada hari ini. Cuba bagi rumusan sikit. Bagi rumusan sikit ataupun bagi semangat kat kawan-kawan ke? Okeylah, pada hari ini apa yang saya dapat adalah kita memang kena hafal dari satu ke satu perkataan. And then okey, so Nafisa nak tambah sikit. Okey. Ini Nafisa nak tambah sikit. Terbeliak mata dia. Okey, silakan. Usulnya sebenarnya senang je kalau hafal. Okey, Ustaz. Boleh Ustaz Boleh, insya-Allah. Okey, pendek je Ustaz, pendek je daripada Ustaz. Adalah hafal. Kunci adalah hafal. Okey, kita kunci jawapan Ustaz. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ada sikit kita jumpa lagi Ustaz. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Baik, kepada murid-murid kita, terima kasih atas kesertaan anda. Terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini daripada Sekolah Agama Menengah Jeram, Kuala Selangor, Selangor. Terima kasih semua, insya-Allah. Baik, Ustaz. Nanti Ustaz tulis tunjuk sikit Ustaz. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di lain hari. Di lain hari, insya-Allah. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaz bin Haji Osman, penolong kanan SMN Abah Bukit Sangkadang. Usuluddin merupakan mata pelajaran KBD yang amat penting dalam kehidupan kita, dan khususnya kepada anak-anak kita yang belajar di sekolah agama, sama ada agama sekolah menengah agama atau sekolah agama menengah. Dan Usuluddin merupakan kurikulum di peringkat kebangsaan yang mana bertujuan untuk memantapkan kehidupan berakidah setiap anak-anak kita. Sekian Usuluddin Jatiku. Assalamualaikum. Saya Rosna binti Muhammad Saim, ibu kepada Airi, pelajar Sekolah Agama Menengah Jeram. Sebenarnya bila saya lihat anak saya belajar agama seperti Usuluddin, saya lihat banyak kelebihan padanya, seperti mudah belajar dan menghafaz Al-Quran. Lebih-lebih lagi waktu PKP, saya akan pantau anak saya PDPR di rumah. Saya doakan anak saya dan pelajar-pelajar yang lain berusaha bersungguh-sungguh untuk SPM tahun 2021. Semoga berjaya dan menjadi pelajar cemerlang.